Soalan yang pertama, boleh tak kita letak frame kalimah Allah sebelah kiri dan kalimah Nabi Muhammad letak sebelah kanan di dinding? Adakah berdosa? Baik. Dia bubuh dalam rumah dia, bingkai, frame, bingkai lah. Allah sebelah kiri, Allah sebelah kiri, sebelah kanan Rasulullah. Mana Allah Muhammad. Faham? Ada orang kata kalau Allah haram bubuh belah kiri, kena bubuh belah kanan. Kalau kita gini kau, Allah kena belah ni. Jawabnya tidak haram. Itu hanya pandangan ulama. Kita nak ikut. Kerana kiri kanan itu sebenarnya bukanlah sampai darjat haram. Faham lagi? Kita beludah belah kanan, tak ada ulama kata haram. Sunat beludah belah kiri je. Gitu. Masa di Aceh, kita pergi ziarah ke masjid-masjid lah. Kita tengok ada masjid yang letak nama Allah itu sebelah kanan. Ada masjid yang nama Allah itu sebelah kiri. Dan ulama-ulama Aceh tidak mempertikaikan perkara ini. Jadi, kalau kita nak ambil pandangan bahawa nama Allah itu letak lebih belah kanan, maka itu adalah satu pendapat yang sangat elok. Setakat itu sudah. Tidak kejadi haram. Sebab bukan Allah tu yang duduk di kanan. Allah tidak kanan, tidak kiri. Jihad yang 6 itu maha suci bagi Allah. Allah ini tidak atas, tidak bawah, tidak kiri, tidak kanan, tidak depan, tidak belakang. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu seumpama dia. Soalan seterusnya, boleh tak jadikan imam orang yang uzur? Contoh imam semayang duduk, kita semayang berdiri. Boleh? Boleh kan? Kerana pernah berlaku zaman Nabi, sahabat ikut Nabi dalam keadaan duduk. Dan riwayat-riwayat yang sahih, beberapa orang sahabat pernah semayang di belakang sahabat lain yang menjadi imam dalam keadaan duduk. Faham lagi? Kerana semayang duduk itu sempurna. Yang semayang tidak sempurna itu semayang orang sakit. Yang tak boleh buat tu, tak boleh ni, tak boleh nak baca tu. Cuma janganlah kita duduk. Kerana kita boleh berdiri. Walaupun Nabi kata ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam supaya kita ikut. Ikut itu pada masalah perbuatan semayang, bukan ikut pada kelakuan dia. Faham lagi? Nama imam pakai serban, kita tak boleh pakai pihak tak sah, nak pakai serban belaka. Imam pakai rokok, balik ambil rokok belaka. Dah. Imam rokok, kamu rokok. Imam iktidal, kamu iktidal. Pekerjaan semayang. Seorang bapa suka maki hamun anaknya. Ini bapa apa macam ni? Anak tak ada anak, nak anak, boleh anak, maki ke anak. Dia ni dah erti. Faham lagi? Nak buat apa ni? Orang duk ngajar wawai, sembang kedai kopi. Orang duk padu air, tengok tali bising. Orang duk belajar sifat 20, dia tengok water berita. Orang pergi dengar hukum fiqh, pergi stadium. Nak buat tak? Lepas tu dah erti. Dah maki kan anak-anak kita, darah daging kita tu. Dan maki ayam pun Nabi larang. La tasubbudik, jangan kamu maki ayam. Ayam tu mana mulia dengan anak kita? Dah. Tak mahu tak? Ayam budak ui maki. Marah boleh. Kerana marah itu hak ayam. Maki bukan hak ayam. Tak ada hak. Jika kanak-kanak baby laki-laki naik apa ni? Naik kabak atau belakang semasa mokpok semayan, adakah automatik batal sebab tidak khitan? Mohon pencerahan. Cerah dah masjid ni, biar kita bercerah. Baik. Apabila seorang laki-laki tidak berkhatan, adakah dia membawa najis? Tu jawab soalan ni. Ada najis tak? Ada najis. Ghalib, bukan wajib. Ghalib. Bila ghalib ada najis? Jika dia ketika membasuh kencing
tidak membuka kulupnya. Faham lagi? Sebab tertutup kepala zakar dengan khulfah, dengan kulit, maka biasanya air kecil ada dalam tu. Hak keluar-keluarlah, hak duduk dalam ada. Maka itulah dikatakan ghaliknya orang yang tidak berkhatan ini ada najis pada kemaluannya. Faham lagi? Jadi masalah kalau anak-anak naik atas belakang ayah, atas belakang mak masa sujud, dia pergi duduk atas belakang, adakah automatik batal? Jawabnya tidak. Batal itu manual saja, tidak automatik. Bang, macam mana? Tengok keadaan. Jika yang naik itu anak perempuan, yang anak perempuan, masalah khatan tak khatan tidak ada kaitan dengan najis. Kerana khatan budak-budak perempuan bukan masalah najis, masalah merendahkan nafsu saja. Faham lagi? Jadi anak perempuan tak ada masalah. Melainkan anak perempuan itu ada air kecing atau sudah berak kecing yang belum dibersihkan. Nah, anak tu umur 3 tahun, anak puan, kecing, air kecing ada di seluar, atau air kecing ada dalam pamper, atau tahi ada di seluar, atau anak tahi ada di pamper, atau tak pakai seluar, air kecing ada kena di kemaluan, tak basuh lagi, atau tahi ada punggung, tak cuci lagi. Maka waktu kalau naik atas belakang, tidak batas serta-merta. Kita wajib kena tolak budak itu supaya turun. Hal kaunihi faura, hal keadaan kita turunkan anak tadi segera. Kalau kita lock atas belakang, batal semayang kita kerana kita dikira menanggung orang yang ada najis. Nah, tapi kalau anak perempuan itu bersih, kita tahu saat ni belum semayang, baru kita cuci kucing dia, tukar paper baru, bersih. Maka naik atas belakang tidak membatalkan. Dan lepas semayang tak wajib, kita cek tengok dalam dia punya pampers. Faham lagi? Habis anak puan. Anak laki-laki kalau yang sudah berkhatan, nah contohnya, maka dan dia sudah basuh kecing. Nah, kita tahu tidak ada dalil-dalil kecing baru ada di kemaluan. Dan tidak ada, kalau baru pakai pamper, memang biasanya tak kecing lagi. Biasanya 2 jam lepas pakai pamper baru dia kecing. Maka naik atas belakang, tidak batal juga. Tetapi jika anak laki-laki itu ada sudah berkhatan dan dia kecing belum basuh lagi, kita tahu dah, maka naik atas belakang kena waktu turun segera, naik duduk atas riba, tolak dengan segera. Bukan tolak rebah nyembang, tolak maksudnya alih. Faham lagi? Dan yang tidak berkhatan itu begitu juga, biasa dia kecing, air kecing dia keluar 98%, 99% jatuh dalam tandas. Faham? Kecing. Ada 1% kena di kulit zakar dan lekat situ. Maka dikira itu kawasan yang zahir, pasal buka nampak. Faham? Maka tak boleh kita pikul tanggung, maka kena waktu turun. Itu kaedah dia. Nah. Dah tu yang Nabi tu cucu dia naik atas belakang. Yang naik atas belakang ni biasa kanak-kanak berapa umur? Kalau ayah sujud, dia naik atas belakang. 2-3 tahun je. Jarang orang kata pak naik atas belakang ayah sujud. Faham lagi? Memang nak kena pelangkit tak muka tu. Tahu tak? Nah, jadi 2-3 tahun tu tak sunat lagi. Ya, tak sunat lagi kalau kita orang Melayu. Tapi orang Arab, bila waktu afdal sunat? Mula pada 7 hari lahir. Makruh sunat kurang dari 7 hari lahir. Faham? Masuk waktu sunat berkhatan kanak-kanak orang Arab ni lah dalam kitab-kitab fiqh. Hari ke-7 dan ke atas. Faham lagi? Jadi kalau 3-4 tahun tu sunat lagi cucu Rasulullah. Sunat dah. Waktu Nabi lock duduk atas belakang. Satu masjid solat jemaat heboh. Telah tengok semula rakaman, imam rupanya tinggal 1-2 ayat surah Fatihah. Adakah wajib kena qada semula? Jawabnya ya, jika masih dalam waktu semayang semula. Kerana Fatihah itu sab'ul masani, 7 ayat yang diulang. 7 ayat. Tak boleh 6, tak boleh 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat.
Imam kurang 2, tinggal 5. Tidak dinamakan Fatihah. Bahkan satu huruf saja tinggal tak boleh. Faham? Huruf Fatihah ada 141 tanpa tajwid, dan Maliki Yaumiddin bacaan qiraat jumhur ulama. Maliki Yaumiddin. Tapi kalau bacaan kita Asim, Maliki Yaumiddin 142 ayat. Huruf. Tasdid sadu berapa tepat dalam, ada berapa dalam Fatihah? 14 sadu. Faham tak lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Faham? 3 dah situ. Ada 14 tepat dalam Fatihah. Tak, huruf tadi khabar 142. 142 campur 14. Faham tak lagi? Soalan seterusnya. PT simpanan 10,000. Oh, kaya budak ni. Dan mas simpang 5,000 beh. Capur cukup hau. Adakah kena zakat simpanan? Dia simpan 2 perkara. Mah dengan PT. Mah 10,000. PT 10,000. Mah 5,000. Faham tak lagi? Cukup dah setahun kena zakat ke tak? Jawabnya tak kena lagi kerana belum cukup nisab. Nisab ni usul katang, tidak apa lagi. Dia 2 syarat. Pertama, cukup setahun. Faham? Kalau cukup setahun. Kita ada 10 juta hari ni baru dapat, tak kena zakat. 10 juta tu kena sampai setahun. Faham lagi? Jadi ni dia ada 10,000 duit cash, 5,000 mah. Jadi 10 campur 5, 15,000. Faham? 15,000 siapa tak lagi? Dia banyak mana? Nilainya 85 gram emas harga hari ini. Katakan hari ini harga emas berapa? RM238 1 gram hari ini. 238 kali 85. 20,230. Mung baru 15,000. Hari ini punya nisab 20,230. Tak kena lagi. Faham lagi ya? Ingat tak? Bingung ingat tak? Ingat ajar orang lainnya. Betul tak? Ajar kawan-kawan adik-beradik. Betul tak? Biar orang kerti. Kongsi ilmu. Saya nak musafir Kuala Terengganu ke Pahang. Lagi ya? Saya nak tolak sebelum subuh. Lebih kurang 10:04 pagi. Macam mana saya nak buat dengan solat saya, Ustaz? Nak tolak dari nak musafir dari Terengganu nak pergi Pahang. Nak tolak 4:30 pagi dah sembahyang subuh. La ilaha illallah, sembahyanglah kagak masuk subuh. Jangan sembahyang 4:30. Dah mula lalu kat mana kau nak pergi Pahang? Highway ada tempat orang berhenti sembahyang. Nama dia benda? Bukan. Tempat yang boleh sembahyang di mana? Ya. Di mana-mana tepi jalan. Tak ada apa tepi jalan. Ke tak sah tepi jalan? Atas di weather kalau ada. Faham lagi? Boleh belaka. Kita mindset kita nak ada surau. Tak ada surau ada haji mayang. La ilaha illallah. Tu ramai ada mayang. Faham? Nabi tahu tu mayang. Bawa lecah air kubang ke hujan lebat mayang tahu tu. Boleh. Kan RNA itu tempat yang disediakan. Tengok RNA penuh jeng. Asal masuk duduk tepi jalan. Ambil ketika. Buh satu. Lapik tarupu. Atas ming tepi jalan. Yang molek lepak di baida dulu alik dalam. Tidak bahaya ingat kereta terbabas langgar kita. Tahu tak? Mayang di mana-mana. Berdosa tak kalau kita kata Nabi Musa cakap dengan Allah, cakap dengan manusia lain? Berdosa? Kerana Allah ni laisa kami selihi. Syaik itu mana suatu benda pun tak ada sama. Pada zat, pada apa? Pada sifat tak sama. Bila kata wa kallamallahu Musa taklima, Allah Taala berkata-kata akan Nabi Musa sebagai berkata-kata. Buat mari situ dengan masdar. Taklima. Maksudnya berkata-kata dengan layak dengan kebesaran Allah sudah cukup. Jangan kata Tuhan cakap macam manusia cakap kau. Karutlah sudah jadi makhluk. Laisa kamislihi. Laisa, tak ada.
Ka tu wak mari pula zaidah dengan huruf kah. Misli tu umpama dah. Kah tu maknanya ada apa ni? Alat untuk menyerupakan dua kali situ. Tak ada sama punya. Faham? Cakap makhluk, cakap gua ni, cakap a i u o i a u a tu baik gitu. Nah. Guna lidah, guna gigi, guna sanaya. Faham? Guna bibir. Tak ada bibir kita boleh cakap. Nah, jadi kalau cakap macam manusia, gimana? Berhuruf, bersuara, berbunyi, depan, belakang, bahagian atas, bawah gitu. Itu makhluk. Jari kena gam. Basuh dah, tapi ada lagi sikit. Dah macam mana? Sah tak wuduk? Jawabnya, kalau kita sudah basuh sampai setakat, kalau irih baru tanggal, baru tak wajib irih. Maka ukurnya sah dah. Faham lagi? Ada orang pakai sunnah serban tapi suka kata orang pergi masjid. Mau pergi masjid tu boleh 27 ke? Baik aku duduk rumah tengok tali beseng. Orang mengajar masjid tu pandai nak tunjuk pandai katanya. Tambah pula orang ni selalu mungkin janji. Bila hamba royak. Mu cakap macam orang fasik dia. Dia marah. Hamba sekadar tegur je. Salah tak hamba? Tak salah. Orang itu salah. Apakah hukum kita buat rumah dan pagar rumah kita atas tanah orang? Tuan dia tidak suka. Tuan dia sudah bagi tahu. Tak boleh tanah orang. Tanah kita boleh, tanah kerajaan boleh, tanah orang tak boleh. Siapa yang zalim tanah orang walaupun sejengkal, akan dibelit lehernya dalam alam barzakh lagi 7 lapis tanah. Tak sah. Kita kena jadi humble. Apa maksudnya tidak sagonyo. Betul tak? Ngalah tak apa. Ngalah. Kita ni hala ke masuk lubang kubur kan? Betul tak? Salah orang tu. Kalau kita tak kasang tu tak boleh nak kan ni tak? Jangan tebang buat. Macam mana kita nak minta maaf pada binatang? Minta maaf pada Allah. Jangan pergi cari pula lembu tu dia pelakong itu kena kepala lembu. Faham lagi cari lembu minta maaf dah. Lembu bodoh. Faham? Istighfar, minta maaf pada Allah. Faham? Qasar 3 hari atau 5 hari ikut anda mu. Mu nak pergi pada satu tempat daripada sini nak pergi ke Johor, nak tengok JDT Belasih. Contoh. Nak pergi tu dari sini ke Johor boleh jamak qasar kerana musafirnya jauh. Balik dari Johor ke Terengganu dengan Burung boleh jamak qasar kerana perjalanan yang jauh. Tapi sampai di Johor nak duduk lama mana? Aku nak duduk 3 hari dan kurang. Maka sampai di Johor dia masih bernama musafir yang singgah di JB. Bila masih nama musafir lekat tubuh boleh jamak qasar 3 hari 3 malam. Nak duduk 2 hari 2 malam jamak qasar. Tapi kalau mu niat daripada sini nak duduk di Johor Baru selama 4 hari dan ke atas, maka sampai saja ke Johor Baru, hilang nama musafir, dapat nama pemukim Johor Baru. Bila nama mukim lekat tubuh, haram jamak, haram qasar. Tapi kalau mu nak selesaikan satu urusan, tak tahulah berapa hari. Contohnya, sampai di Johor 2 hari tak selesai, 3 hari tak selesai, 4 hari tak selesai, belum selesai lagi. Maka boleh jamak qasar 18 hari, 18 malam. Hari ke-19, tak selesai lagi, kena jamak semayang macam biasa. Faham lagi ya? Soalan seterusnya. Sujud kaki tak lipat. Sah tak? Tidak sah. Kena lipat kaki. Bukan lipat kaki, lipat jari. Lipat kaki pas pita. Nabi sayang umatnya termasuk orang kafir. Ya. Semua manusia Nabi sayang. Kalau tidak, Nabi tidak akan sampaikan Islam pada orang kafir. Faham? Tapi bukan sayang kepada kekafiran, sayang kepada kemanusiaan mereka itu. Soalan seterusnya. Boleh tak jimak ketika nifas? Boleh. Isteri lain, yang seorang lagi. Mu ada isteri dua, satu nifas, isteri kedua boleh. Nampak? Taklah isteri yang tengah berdarah, banyak comel. Faham lagi? Nifas itu haid lah. Tak boleh. Tak boleh kena dua. Okey. Ada niat tak?
Ha. Usolli je 40 tahun mayat tau. Nah. Ha. Betul tak? Nah. Ha, ni senang ni nipah ni dak nipah. Tak? Ha. Dua-dua nipah kalau kan ha. Anak kahwin 3 gitu. Terangkan cara i'tidal yang betul dan sah syarat. Sebab saya perhati solat sendirian ramai hak datang berdiri tak tegak lagi, tangan turun habis, turun 7 pula. I'tidal ni apa maksudnya? I'tidal ni ar-ruju' min ar-ruku' ila al-qiyam. Ha, kena faham tu. Ialah kembali dari rokok kepada qiyam semula. Itu makna i'tidal. Kita tak tahu makna ni. Bayang 30 tahun dah. Ar-ruju' min ar-ruku' ila al-qiyam. Kan tadi sebelum rokok kita qiyam. Lepas tu kita rokok. Apa makna i'tidal balik? Kembali dari rokok kepada qiyam. Dah tadi qiyam kita tegak tak? Tegak. Maka kembali pada qiyam, tak tegak. Tak sah. Faham ni? Kena tegak dulu. Baru turun. Ha. Pasal apa? Nak kerja. Dok dan. Tahu tak? Macam tu imam mayang subuh. Mayang subuh dah rokok ngelah dah. Rakaat kedua. Tidak dah dapat rakaat. Kena tambah 2. Faham lagi? Mari belakang dalam jalan. Oh, takbir dah. Oh, bengong. Takut dok dan. Dah pakai awal terus mayang. Nah, berhenti dulu. Takbir di dalam qiyam. Mu qiyam. Benda tengah jalan. Tu bukan qiyam. Faham tak? 2-3 langkah nak Allah. Nah. Maya katung lah. Jangan buat gitu. Kita dah tua budak-budak dah black dah. Dia jadi belaka bang. Umur 12 11 tu dah nak tu. Nah, ni 60. Hukum surau-surau dalam kampung dia rapat dah sah lah ni. Dosa tak? Sebab engkau arahan kerajaan. Tengok dulu sebab apa dia rapat. Sebab dia tengok dah orang main bola rapat. Orang kampung kan? Oh, boleh rapat dah. Dia pun rapat. Tak salah kan? Faham lagi? Sebab orang tunjuk dalam televisi kan? Orang rapat belaka dah. Orang jual beli pun rapat dah. Orang ngundi pun rapat dah. Nama calon pun rapat dah. Dia orang kampung. Bila tengok gitu lah. Oh, boleh rapat dah. Dia pun mayang. Tak masalah. Kalau tak boleh rapat, kena kabur mula. Kena tepek sini. Tak boleh rapat. Nak rapat, kena buat bola. Faham? Tu. Bagus. Tak tak? Macam-macam dia ni. Banyak gini. Apakah hukum roboh masjid lama untuk buat masjid baru? Boleh, bersyarat. Yang pertama, masjid yang lama roboh. Boleh. Atau masjid lama nak roboh. Masuklah tu kena molek mati tabung jatuh. Tak. Atau masjid yang dua yang lama itu tidak muat. Dan kalau nak buat yang baru kena roboh, tak boleh nak sambung, maka boleh roboh. Dia tak boleh saja-saja roboh kerana nak besar projek. Pak ada banyak berlaku atap 2 keping bocor, suti masjid roboh. Faham tak? Sebab apa? Nak dapat projek baru. Banyak orang berdosa dengan sebab bina masjid. Orang lain bina masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina syurga, dia akhir istana dalam syurga tak? Tapi ada orang bina masjid, dia masuk neraka bila-bila. Kenapa? Sebab digerombok orang tidak ada kebenaran fiqh syarak. Atas mana? Atas dasar hak ni kalau lok ini tak diwitih kita. Jadi kita buat pelan baru, nampak macam kita cakna sikit rakyat apa semua. Buat baru, patutnya 3 juta, jadi 8 juta. Anak dara boleh bagian kapek, pok dara orang pasang ekor. Benda pada main gitu saja. Benda ni banyak tak berlaku dalam negara kita? Banyak tak? Itu haram. Dan bila dibenarkan roboh yang lama, wajib segala alat-alat daripada masjid lama digunakan semula. Wajib. Alat mana tu? Alat yang boleh guna saja. Contoh papang, tubuh pintu, kipas, kapek boleh guna lagi. Wajib kena guna. Sebab itu wakaf orang dulu-dulu. Itu syarat buat masjid baru atas masjid lama. Jangan suka-suka hati. Faham? Kita ikut say tak? Ikut suka, ikut musyarat. Mana bagi JKK, MPKK. Okey bagi ikut lama bagi. Dah buka kita akal tengok tak? Dah tengok.
Seorang-orang budak mengaji bab ni. Betul tak? Bukan ramai orang buat baru. Ikut peraturan. Nah. Bahkan seming kalah tu nak buat. Kalah hak zaman. Bila tahun 40 itu. 70 tahun lepas. Dah boleh pakai dah kalah pasal nak besar ni surat masjid baru ni. Makan tanah kat kalah tu. Pecah kalah tu. Faham lagi? Hak pecah-pecahan batu kalah tu. Kena jadikan bing lawah latar masjid ni lagi. Dia duduk dalam bangunan. Faham lagi? Itu cara dia. Siapa habis tiar dah. Hak ni tak boleh guna dah. Baru dimaafkan syarak. Mana tak boleh ikut say. Nak. Kita dah orang buat je lama. Bergebuk. Mu bahang pintu. Aku bahang tikak. Waktu bahang kapek balik rumah. Berlaku tak gitu? Ada. Pasal apa jahil? Apa jahil? Tak dengar. Orang ngajar dia kata ke dia. Tak boleh tak pergi. Apakah kau menjadikan Quran sebagai mas kahwin? Boleh. Jika dia tidak ada duit. Tak ada duit. Seorang laki-laki, dia tak ada duit. Nabi kata dah kalau tak ada harta, ginilah, mu pandai tak baca Quran. Boleh gini, mu bacakan ayat Quran itu kepada pengantin perempuan sebagai mas kahwin antara. Nampak? Jadi sebab tu ulama-ulama kata kita ni orang senang, jangan jadikan Quran mas kahwin. Faham? Beri harta ke dia. Kita orang senang. Faham tak? Adapun hantaran hadiah baru beri Quran. Sebab ni harta ni untuk pembelian, dibeli, diguna, diambil manfaat. Dia nak beli nak apa? Faham? Jadi zaman Nabi tu orang yang seorang tu je, sahabat lain dah. Seorang laki-laki tu je mas kahwin Quran. Kerana dia sangat miskin. Siapa cicing tak ada pitih nak beli, gelang tak ada pitih nak beli, tak ada apa ni. Ada ayat Quran ingat, dak wis kapen kat puang bui ayat Quran. Faham? Kita silap taklid kita ni. Kita orang senang, beri duit, beri harta. 10,000, 5,000 mas kahwin ke dia. Faham? Ni esok-esok pula. Ketah yang terakhir. Orang dulu di jahat mana pun dia tak petikai agama macam sekarang. Lawan ulama. Hina ulama, fitnah akhir zaman. Agama dihina, orang penipu diangkat. Itulah dia kata kita duduk pada penghujung. Kalau kita beli perotong saga tahun 85, ingat itu 85. Berapa harga? 17,000. Sagong belaka. Dia punya hebatnya. Pusing Pandor ni, pusing Kapung ni. Dia orang lain Toyota. Nampak tak? Datsun. Dia lawa botol saga 85. Buat balik ladang tu ada seorang beli, habis main kumung tengok. Kumung. Tengok wiper, tengok signal, tengok benda-benda steering main. Pak duduk sedap, boleh kesok terik dengan spring datang. Boleh depan belakang. Kelah. Faham lagi? Tapi kalau tahun 2021 perotong saga tu pun dia jadi. Dah lah start tu dah hidup. Dah hidup. Hidup. Tu biasa kok meter depan bocor. Kok ekor tu biasa. Faham? Nak kena gigi tekan signal naik wiper. Apa? Kata gua ni jadi bengong. Ni kita manusia gitu. Faham lagi? Ni zaman ni penghujung dah. Nak tubik Imam Mahdi dah. Habis jadi karut habis. Orang dulu bukan ulama, imam, orang hormat dah. Imam jalan kaki, kita naik motor. Tok guru kita pesan itu. Jangan potong kalau imam-imam tengah jalan nak tubik apa tak boleh potong. Tok imam nak pergi minum air luar pas mayasa. Tok imam naik basikal jalan kaki. Kita motosikal, buat slow belakang ni, jangan potong. Kayak gini dia litas jalan tu lari ya. Tak apa. Apa? Hormat orang. Faham lagi? Tidak ada rugi apa-apa pun. Ulama lebih lagi. Ni semua bakat maki hama apa? Dah mak pak dia dak reti bahasa dak ajar dia. Tahu tak? Mak ayah dia dak ajar dia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua baby lahir bersih, molek comel loteng. Fa abawahu yuhawidani ayu yunasirani ayu majisani. Maka dua ibu bapa lah yang membiarkan anak-anak tanpa dididik. Itu maksudnya. Sampai mengikut passion Kristian, Yahudi dan Majusi. Bukan ibu bapa suruh masuk Kristian, bukan.
membiarkan, tidak dididik anak-anak dengan adab-adab dan sebagainya. Akhirnya anak-anak itu membesar dalam keadaan terikut-ikut. Nah, orang maki etek, orang caruk etek. Nampak? Itu yang terjadi. Tak ada lek tu. Dan tak ada masalah. Dia orang dulu kata anjing menyalak bukit. Gutuh hak bukit. Dah salak. Hal ni gitu duduk kata ke ulama. Tu anjing belaka tu. Anjing menyalak bukit. Tak ada apa pun. Awak makan ikat gigi juga. Awak tukar salak ikat kering makan. So cara benda lagu ni. Dia ni orang yang tidak mahu kebenaran. Dia nak menang. Kita nak ajar manusia, nak tegur orang yang nak benda yang baik. Mereka ni bukan nak kebaikan. Ini tentera Dajjal di akhir zaman. Tentera Dajjal. Kayak gitu Tok Guru Dajjal, hak kafir dai habis pakai ikut belaka. Gunung berapi banyak meletup di Indonesia. Hebatnya kuasa Allah. Tapi kita sibuk dengan duniawi, lupa amaran Allah. Kita sayang dunia yang ditinggalkan. Ini bukan soalan. Gunung apa meletup kemarin? Pakat-pakat doa belakalah. Tadi kita mendapat video daripada kawan-kawan Indonesia. Gunung apa? Pengetahuan. Ambil hal tentang masyarakat Islam. Mereka juga saudara kita. Gunung apa meletup di Indonesia kemarin 4 hari bulan 12. 5 hari bulan 12 hari ni. Ini 5. Meletup kemarin 4 hari bulan. Gunung Semeru. Lagi. Gunung Semeru. Di Lanjan, Indonesia. Jawa Timur. Tak jauh dah dari Jawa Timur, Semeru, di depan lagi ke hujung lagi sampai Bromo dan sebagainya. Itu Indonesia ini umat Islam yang paling ramai di dunia. Betul tak? Mana saudara kita paling ramai berada di Indonesia. Kita kena ambil cakna juga. Man la yahtama bil umuri muslimin falaysa minhum. Tidak betul kita ini. Kerana tidak ambil mahu cakna cara dengan umat Islam yang ada di tempat lain. Betul tak? Jadi doa-doakan mereka. Lepas tu berlaku gunung berapi memang. Sebab segi geografinya, negeri yang ada gunung berapi ini memang bahayalah. Gunung berapi ini ada 3 jenis. Biarlah pengetahuan. Yang pertama gunung berapi hidup. Kedua gunung berapi tidur. 3 gunung berapi mati. Gunung berapi mati ni pada kajian manusia tak hidup dah. Sisi Allah, wallahu alam. Allah Maha berkuasa. Yang kedua, gunung berapi tidur. Maksudnya masih ada lava di dalam kerak bumi dan saluran lava itu melalui gunung tersebut. Tapi gunung itu sudah tertutup lama. Dia panggil tidur. Yang tidur ini kena hati-hati. Kerana dia meletupnya biasanya eruption tu dipanggil kuat. Mega. Yang ketiga, gunung berapi hidup. Yang sentiasa berasap atau mengalirkan lava setahun 2 kali atau setahun sekali. Jadi gunung Meru yang pecah kemarin tu dia pecah kot tepi. Gunung begini tinggi, keluar kot lubang tepi. Dan tak keluar lava banyak tapi mengeluarkan debu. Debu itu nampak pada gambar-gambar yang kita terima tadi tenggelam kereta. Dan lori nampak cermin atas. Debu yang jatuh di kampung tu. Dia keluarkan debu. Debu tu berat. Dia kena keluar, kalau kena kulit, cabut kulit. Panah. Jatuh atas kampung, rumah-rumah separuh tergelam. Dan dia jadi seming. Kalau air banjir, dia suruh, debu tak suruh keras, jadi seming. Itu Semeru. Tapi oleh kerana umat Indonesia ni, rakyat ni ramah. Sefaktornya terpaksa duduk juga di situ. Semua gunung-gunung berapi dikelilingi dengan penduduk yang padat. Yang kedua, tanah gunung berapi Tuhan jadi sangat subur. Tanah. Mula letak atas tanah putih hidup dah. Kita kata tanam molek itu kita kena cakup molek pun tidak hidup. Hidup dah kerana sangat subur. Jadi Allah buat gunung berapi ni sebab dalam bumi kita ni ada api. Bumi kita bulat, tengah tu core dia panggil. Hak core dia tu api. Faham lagi? Dan dia yang kontrol kita punya sistem. Kepanasan, suhu tanah dan sebagainya yang memberi kebaikan bagi manusia. Bijaknya Allah. Faham tak? Dan macam kereta juga, kalau bakar saja enjin, tak ada tempat exhaust nak tubik, bunuhlah enjin, pecah enjin. Kena ada exhaust keluar. Gunung berapi ni exhaust ni lah. Faham lagi?
luapan lebih daripada suhu yang melampau, keluar kot tu. Tapi Tuhan jadikan 3 tahun sekali, setahun sekali, 4 tahun sekali supaya kita tidak leka. Ingat Allah yang Maha berkuasa. Tapi tak ada apa kau. Yang jadi ambil pengajaran gunung berapi dan sebagainya itu ulul albab. Kalau jenis wahulu belebak dia apa tu? Faham lagi. Mau mati 4,000 pun kira makan ke darah dia. Itu bukan ulul albab, wahulu belebak tu. Dan hari kiamat nanti bukan keluar daripada gunung berapi saja. Setiap rekahan di kampung kita yang buruan habis licin keluar api belaka. Itu penamat nak hancurkan alam. Jadi keluar sekala, keluar kadang-kadang keluar kot Sinabung, kadang-kadang keluar kot Semeru, keluar kadang-kadang baru ni 2 tahun lepas keluar kot Merapi. Baru ni di Lombok. Betul tak? Untuk kita ingat dunia ini akan kiamat. Dan ini kebesaran Allah Ta'ala. Jadi jangan tunggu sampai gunung berapi baru kita nak semayang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na 'allamtana limna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.